saudara. Ini Perhimpunan Agung UMNO. Kita harus ingat, saudara. UMNO bukan kaki atau bukan kain untuk lap kaki, saudara. Dan banyak orang kata punca UMNO lemah kerana apa? Kononnya, saudara, kita nak sujud pada parti pembangkang. Tidak, saudara. Tapi masalahnya, ramai di kalangan warganya dahulu yang kufur nikmat. Yang makan sendiri, yang ambil sendiri. Itulah puncanya. Di samping itu berlaku perpecahan. Kita berpecah sama Melayu kita. Tapi bila dah hancur begitu, nak tubuh kerajaan pun tak boleh, mereka menuduh pula UMNO ini menggadai prinsip. Sebenarnya siapa yang menggadai prinsip siapa? Kalau kita bersatu padu, warga bangsa Melayu bersatu, tak sampai bercelaru sebegini, saudara. Jangan lupa, saudara, UMNO tetap menyongsong lengan kalau ada berlaku sebarang kebejatan. Jangan lupa, saudara. Kita pernah mempertahankan isu Lina Joy. Tapi sekarang ni orang tuduh kita pula melupakan kononnya tentang kalimah dan sebagainya. Kita jangan lupa, saudara, apabila kita UMNO menyongsong lengan, apabila bukan Bumiputera minta supaya pintu UiTM dibuka, apakah UMNO telah menggadaikan prinsipnya? Tidak, saudara. Ya, kalau kita ingat nak gadah prinsip dan maruah tu, nanti kita tunggulah, saudara. Jangan sampai-sampai memandai-mandai menuduh UMNO itu dan ini, saudara. Banyak orang sekarang ni sikit salah UMNO. Saya melihat, saudara, dan semua orang tahu dalam media sosial, sikit-sikit salah UMNO, sikit-sikit salah UMNO. Dan hari ini saya melihat pula apabila Ahli Majlis Tinggi UMNO, Datuk Dr. Fuad Zakasi selaku Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, beliau bukan menuduh, dia bukan tembak kaki sendiri. Beliau menzahirkan pandangannya agar Menteri Ekonomi Rafizi Ramli kembali segera bangun daripada lena yang panjang. Kerana kita tak mahu lagi bercakap soal formula. Laksanakan apa yang sedang dirancangkan secara tuntas. Kerana beliau semakin khawatir dan bimbang melihat pasaran mata wang negara dalam keadaan terumbang ambing. Pasaran saham juga dalam keadaan yang menghudum. Ini beliau melontarkan pandangan. Tapi pandangan beliau dikatakan tembak kaki sendirilah. Saya hairan. Selalunya menjelang Perhimpunan Agung UMNO, saudara, banyak isu-isu yang pasti akan dilontarkan oleh kalangan pimpinan akar umbi menyentuh soal kepimpinan pemimpinnya. Itu memang amalan dari dulu, saudara. Sebab itu dulu pun rakyat menanti kehadiran musim Perhimpunan Agung UMNO. Apabila para perwakilannya akan berucap, selalunya miang lain di atas. Tapi sejak akhir-akhir ni, budaya bodik-membodik. Ini yang jadi masalah. UMNO dulu, saudara, saya masih ingat di Dewan Nirwana, Hotel Hilton Kuala Lumpur. Satu ketika dulu, Allahyarham Tan Sri Adib Adam. Beliau merupakan waktu itu menjadi Menteri Penerangan. Hanya dalam isu bahasa. Dalam isu bahasa Melayu, tentang iklan-iklan dan sebagainya, bagai nak rak, dia kena berlasah dengan para perwakilan. Tak ada pula mengatakan kita tembak kaki sendiri. Sebab warga UMNO bebas bercakap, bebas mengkritik. Itulah indahnya budaya yang adalah UMNO. Pemimpin yang berkhidmat, pemimpin yang baik akan disanjung. Tapi kalau tak betul, memang kena sapu. Begitu juga apa yang berlaku. Saya masih ingat lagi Allahyarhamah Tan Sri Napsiah Omar. Dalam isu pemberian teksi je, saudara. Apabila banyak orang mengatakan adanya syarikat bukan bagi pada warga bangsa kita, menangis Allahyarhamah Tan Sri kena teruk, kena balon dari dalam Perhimpunan Agung. Begitu juga isu, jangan lupa, saudara, isu pemberian pink form saham. Itu yang menyangkut soal Tan Sri Rafidah Aziz. Bergeledak Dewan Perhimpunan. Jadi artinya warga UMNO sentiasa menegur. Itu di kalangan pemimpin. Jadi kalau Dr. Fuad Zakasi dia menegur pimpinan daripada Pakatan Harapan, daripada saudara Rafizi, jadi kena anggaplah dalam sebuah keluarga. Bukan tembak kaki sendiri. Kita tak boleh dah. Masa kesilapan kita dulu, kita suka menyapu segala kekotoran, sampah sarap di bawah kapet. Dalam bahasa Inggerisnya, kita selalu sweep everything under the carpet, saudara. Itu keadaannya. Itu saya merasakan dalam UMNO, BN tu masih ada lagi anak-anak. Saya tak tahulah, saudara. Tapi kalau orang nak marah apabila menegur, sepatutnya inilah masanya.
Ini masanya warga UMNO menzahirkan suara hati warga akar umbi. Kena ambil note. Kalau anda daripada kalangan parti bukan UMNO, tetapi dalam ikatan perpaduan, dalam sebuah kerajaan perpaduan ini, saudara, sama ada daripada Amanah, sama ada daripada DAP, sama ada daripada Keadilan, bila disuarakan oleh UMNO, suaranya bukan nak tembak kaki sendiri. Kita nak menyuarakan apa yang dirasa oleh warga akar umbi. Jadi saudara, sebab itu saya katakan, jangan sampai bahtera kita ini retak dindingnya. Sebab itu saya mulakan bicara kita tadi itu, saudara, dengan lagu tentang bangsa kita. Perahu bangsaku, perahu negeriku. Di hadapan tantangan cakrawala yang menghadapi cabaran yang begitu besar, kita harus bersatu. Dan kita mesti berani tegur menegur. Saudara, saya Mak Kelana, Puak tu pandai apalah sangat. Nasib dia sebelum ni pun bergayut dengan Najib Razak. Saya bukan, bila dia melontarkan pandangan, janganlah marah. Setiap orang, kita jangan bila terkena aja kita marah. Kita mesti berani menghadapi cabaran. Apa saja kalau tak betul, kita kena ingat bahawa ini politik. Kalau kita buat baik, orang akan sanjung. Kalau ada yang tak kena, terimalah kritikan. Jangan kita anggap itu sebagai api permusuhan. Sudahlah, saudara. Sebab itu, UMNO sebenarnya, saudara, saya nak mengharapkan pada pimpinan-pimpinan di peringkat di tingkat 38, ya saudara, pimpinan UMNO di Majlis Tinggi, UMNO harus segar dengan kritikan demi membela untung nasib nak rakyat, saudara. UMNO tidak gentar menghadapi apa saja cabaran maupun dugaan demi rakyat. Membujur lalu, melentang patah. Jadi sikap ini mesti diteruskan. Jangan ada budaya bodek membodek, ampu mengampu. Jadi saya nak pesanlah pada teman-teman yang berada di anjung kuasa, janganlah nak terus membodek. Betul, tak ada masalah. Kita dalam satu pasukan, tegur. Biarkanlah bila tegur, dan kita panggil berhadapan. Apa masalahnya? Setelah tegur saya, kenapa? Lebih baik begitu, saudara. Dan saya harap pimpinan harus membiarkanlah agar pimpinan UMNO peringkat akar umbi menyuarakan pandangannya, dan kita di peringkat membuat dasar menyantuni setiap isu dan ada hubung kaitnya. Saya nak tegur, saya bukan pasal apa, saudara. Apabila saya lihatlah berpanjangan ni, saya simpati juga dengan Dr. Fuad Zakasi ni. Bila dia melontarkan pandangan begitu, dia pula dibelasah. Sepatutnya kita sama-sama menyantuni pandangan beliau, bukan dilihat sebagai musuh. Itu yang saya rasa takkanlah sampaikan akhirnya besok warga UMNO tak nak berhentilah. Ataupun tak mau bersuara lagi. Sebab bila bercakap, tembak kaki sendiri. Tegur ini, tembak kaki sendiri. Saya nak tegur, saudara. Walaupun mereka sahabat saya, yang kita nak tuntut sekarang ni, saudara, adalah keadilan ekonomi. UMNO dari dulu kita menuntut keadilan ekonomi ini agar keknya dapat dikongsi oleh warga kita. Ini impian dan harapan sewaktu almarhum Tun Razak mewujudkan dasar ekonomi baru dulu, saudara. Saya tengyang-nyang lagi ucapannya apabila Allahyarham almarhum Tun Razak menyatakan beliau mau melihat warga bangsa kita ini dalam perkongsian kek ekonomi negara, biarlah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa lain. Kalaulah kek ekonomi ini tidak dapat dikongsi sesama warga negara ini, itu adalah merupakan time bomb yang boleh menghancurkan keharmonian warga bangsa kita. Takkan kita nak tengok berpegang, bergaduh semua. Jadi kita haraplah sekarang ni, saudara, apa yang sedang kita santuni, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahu menangani derita rakyat, memang dilaksanakan sehabis mungkin. Saya kadang-kadang bersimpati, saudara. Terlari sana, terlari sini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehingga kan tak ada masa nak duduk di pejabat, sampai orang hantar kritikan. Bila masa pula nak tengok file-file di pejabat. Kerana banyak sangat jemputan. Hari ini berada di Bandar Tun Razak untuk melihat tentang restoran Madani. Jadi Perdana Menteri berusaha, janganlah kalangan menteri-menteri yang ada dalam kabinet beliau tu dilihat seolah goyang kaki. Juga perlu turun untuk menyantuni. Kalau masalah ekonomi negara, masalah menyangkuti soal kedudukan mata wang, bincang segera, turun panggil Gubernur Bank Negara, bincang dengan pegawai di Bank Negara. Bawalah sekali kaki tangan di Kementerian Kewangan, Timbalan Menteri Kewangan ada di situ, bawa.
bincang. Ini masalah segera yang perlu diatasi. Apa cara mau dilakukan? Apabila tengok bursa saham di Kuala Lumpur tu nampak dia punya pola-pola ada penurunan, segera santuni. Hanya kalau sekadar mengeluarkan kenyataan ekonomi kita masih okey, wang ringgit jatuh, bahawa sektor pelancongan beruntung, tapi mana sektor yang lain. Ini tak boleh. Kita tidak hanya, negara tidak akan maju ke hadapan apabila pemimpin hanya sekadar melontarkan pandangan. Yang ada kalanya pandangan itu dilihat dangkal. Saudara, jadi saya bukan nak menyokong apa yang dilakukan oleh Dr. Fuad Zakasi. Itu adalah persiapan. Itulah prelude terhadap kita nak menghadapi musim Perhimpunan Agung UMNO. Dan hari ini saya kena lihat pemilihan Presiden UMNO sebagai timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Pembangunan Luar Bandar. Hari ini bila berada di Kuching, di Sarawak, sambil menyantuni, walaupun di Sarawak tak ada UMNO. Jadi sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar, beliau mau melihat dengan mata hatinya. Kerana beliau pun dah lebih kurang dalam 8 tahun ke 9 tahun tak menjejakkan kaki ke Kuching Sarawak, maka bila sempena dengan Hari Gawai, ada jemputan, beliau hadir. Dan saya lihat banyaklah beberapa usaha yang dilakukan untuk memperbaiki rumah panjang, untuk menambah baik bekalan api, bekalan air, soal sekolah dan sebagainya. Itu yang selalu dilakukan. Tapi takkan cukup Presiden UMNO saja, saudara. Bagaimana menteri-menteri yang lain? Bagaimana mereka yang telah pun dilantik sebagai pengurusi-pengurusi dalam syarikat-syarikat yang berkaitan dengan kerajaan? Saya cakap terus terang saya, mereka harus fokus. Kalau tidak nanti saya yakin dalam musim Perhimpunan Agung UMNO nanti, bersedialah anda menerima teguran dan kritikan wakil-wakil perwakilan daripada UMNO, daripada bahagian-bahagian yang akan menyuarakan pandangan akar umbi.